Okey. Kita start sekarang ya. Okey, para hadirin yang dihormati, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terdahulu saya bagi pihak penganjur AMPM International ingin mengalukan kehadiran tuan-puan dalam sesi forum pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kerana tuan-puan telah meluangkan masa dalam beberapa jam ini untuk bersama-sama menimba ilmu yang ingin kami kongsikan. Forum kita pada hari ini bertajuk Emas Hitam, Penjana Ekonomi Pertanian, Peladangan dan Penternakan Lestari. Sesi ini yang ketiga dianjurkan oleh pihak kami bersempena kempen pertama kami yang bertemakan Ekonomi Kitaran dan Keterjaminan Makanan. Tujuan forum ini adalah untuk berkongsi dengan tuan-puan mengenai peluang penjimatan atau penjanaan pendapatan daripada emas hitam ataupun lebih kita kenal sebagai tampah ataupun sisa organik daripada ladang peternakan, ladang pertanian atau kebun-kebun kecil dan sederhana. Bersama kita pagi ini, kita ada 3 orang panel yang akan berkongsi pengalaman dan kejayaan mereka dalam menjana pendapatan ataupun penjimatan dengan mengeksploitasikan emas hitam ini. Bagi meneruskan sesi kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Puan Sharifah Yaakob, Pengarah Urusan AMPM International untuk berkongsi tentang ekonomi kitaran dalam konteks penanaman organik dan seterusnya mempengerusikan Sebelum itu, izinkan saya membacakan latar belakang beliau. Puan Sharifah adalah Pengarah Urusan AMPM International Sdn Bhd. Beliau mempunyai sarjana kejuruteraan alam sekitar dan sarjana muda kejuruteraan awam. Mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam bidang kelestarian alam sekitar, khususnya pengurusan sisa pepejal dengan keterlibatan dalam banyak projek kelestarian dan pengurusan sisa di dalam negara dan juga antarabangsa. Beliau juga merupakan pengurusi kepada Pertubuhan Eko Wanita Berinisiatif. Dipersediakan Puan Sharifah untuk membentangkan pembentangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Ceria semua ya di pagi Ramadan. Alhamdulillah makan cukup. Makan cukup, ya, sahur cukup. Alhamdulillah. Okay, thank you Puan Azlin. Terima kasih. So, saya ingin membuat sedikit perkongsian lah sebelum kita memulakan forum ni. So, allow me to share screen. Okay, nampak tak skrin saya? Okay. Okay, so lebih daripada hampir 30 tahun ada dalam bidang pengurusan sisa pejal dan saya mendapati bahawa selama ni kita adalah linear ekonomi. Maknanya kita buat, guna dan kita buang. End up di tapak pelupusan. Ya, lebih daripada 90% sampah kita dibuang ke tapak pelupusan. So now is time for paradigm shift untuk kita pergi ke sirkular ekonomi, ekonomi kitaran. And tambahan pula sekarang ni kita on issue on food security kan, keterjaminan makanan. Jadi sebenarnya kita boleh relatekan sirkular ekonomi dengan keterjaminan makanan. Okey, jelas ke slide saya? Okey. Jelas. Okey. Puan kena buat full view. Okey, sekarang baru klik tadi. Tak nampak. Okey, now full view ke? Alright. Okey. Okey, so kita ingin memperkenalkan sirkular ekonomi food security ni menggunakan teknologi Yanisys dan Alfaimer. Sebelum tu ingin saya perkenalkan company saya adalah one stop center lah, pusat senti yang menyediakan perkhidmatan dan produk hijau, green product. Dan kami adalah pemegang lesen, kontraktor dan operator bagi teknologi Yanisys dan Alfaimer. Di bawah ni adalah kita punya Eco Garden di Desa Gemilang, di mana kami ingin menjadikan pusat ni sebagai pendidikan ekonomi kitaran, sirkular ekonomi yang berkonsepkan hijau ke hijau, dari pokok balik ke pokok ataupun sisa sifa yang rendah jejak karbon. Kita nak kurangkan carbon footprint. Dan kita juga memproses baja dari sisa organik dan menjadikan kebun mampan dan pusat pembelajaran dan latihan hands on bagi semua peringkat umur lah.
Jadi kita menggunakan tapak ni untuk merealisasikan daripada sisa boleh jadi baja, dari baja kita tanam pokok and then balik kepada kita kan. Dan kita juga mempunyai produk jenama Hyperbio di mana kita mengeluarkan komposter boleh kompos dalam masa 15 hari. So mungkin dapat membantu Encik Rahim untuk mempercepatkan kompos sisa makanan. Dan tidak berbau kita juga mengeluarkan folia baja cecair yang mempercepatkan proses untuk pembesaran pokok lah. Dan kita ada Protect Plus Protect Plus ni dapat membantu kita mencegah bau sebab kita deal dengan sampah, dengan najis. Bau adalah salah satu faktor yang orang tak berapa berkenan, tak berapa suka. Jadi kita ada bioorganic solution untuk itu dan juga untuk protect pest control, untuk pest control dan juga baja lah. So ini semua 100% organik lah. So because kita menekankan circular economy, apa yang kita lihat di sini ialah daripada teknologi kita ni, kita dapat menghasilkan bioorganic fertilizer and stimulant and kita boleh pass back to vegetables or horticulture and pun kita boleh adakan ecotourism or educational center. And then enhancing the in-house circular economy with sustainability. So this one applicable to all development lah. Salah satu yang kita sedang berbincang dan approach adalah zoo negara. Di mana mereka mempunyai banyak najis binatang dan juga sisa landscape daripada situ boleh digunakan semula untuk tanaman dan juga makanan kepada binatang ternakan lah. Okay, so ini adalah bioteknologi yang dipatenkan. Dia mempercepatkan pembusukan, penguraian dan penghancuran dan penapaian dan hydrate semua bentuk elemen organik dan biologi. Dan yang di sini digunakan beberapa aktiviti kejuruteraan alam sekitar, pertanian, agriculture, semua aspek of I think industries and also commercials can be used lah. Dan penggunaan juga digunakan untuk pengeluaran suplemen. Jadi banyak benda boleh dibuat daripada teknologi ini dan kita juga ada teknologi Alzheimer untuk landfill mining dan juga merawat sisa di tapak pelupusan. Okey, faedah dia kan, larutan ni dipatenkan merawat sisa organik dalam masa 15 ke 21 hari dan cepat dan juga tidak memerlukan kawasan yang luas, kurang kawasan diperlukan. Perbelanjaan modal dan operasi pun rendah, aplikasi kapasiti yang fleksibel. Dan produk akhir adalah 100% organik. Kita daripada teknologi ni dia dapat melengkapkan pelan keterjaminan makanan dalam negara lah untuk food security kan. Ini aplikasi of ekonomi kitaran yang mampan untuk kesejahteraan alam sekitar. Jadi maknanya kita sisa organik semuanya dirawat dan kita jadikan bioorganic fertilizer dan dapat di-apply semula Okey, ini contohlah yang kita dah buat daripada tumbuhan segar. Selepas 10 hari kita dah nampak kesan. Dan kita juga menggunakan konsep windrow ni untuk dia punya bio drying. Jadi tidak memerlukan teknologi yang sangat mahal lah. Ini contoh-contoh lah yang di mana kita dah buat untuk sunflower plantation dan juga sayur-sayuran lah. Okey, yang kita dah buat juga lebih daripada 25 tan kita merawat sisa kulit durian. Ada kita kompos sisa kulit durian dalam masa 15 hari. Ini gambar selepas 20 hari yang kita boleh guna semula untuk baja. This is very good DNA untuk pokok durian semula. Dan juga batang pokok, kopi, kalau kata ada kedai kopi yang ada kopi serbuk kopi, boleh juga dikompos dalam masa 15 ke 20 hari. And then composting ammonia, ini kita dah buat untuk baja tahi kuda dan lembu dan juga campur arnab pun ada. Jadi maknanya kita menggunakan teknologi ini, kita dapat membuat kompos cepat dan tidak berbau busuk lah. Ini contoh hasil padi, kita boleh harvest every 3 months. And then size sunflower yang besar. Okay, then larutan tinja kepada baja organik. Ini tinja ayam menggunakan teknologi Ionesis. Okay, so untuk Alzheimer kita ada perlombongan landfill, landfill mining di mana kita dapat mengelombong semula sisa-sisa yang terkambus selama ni, termasuklah plastik, kain, logam, whatever bahan yang boleh kita semula dan juga kita mendapat sisa untuk dia panggil organomaterial untuk jadikan baja. And then kita juga boleh dapat RDF ataupun SRF. Jadi maknanya kita sebenarnya kalau kita dapat apply ni, kerana kita tidak memerlukan tapak pelupusan sebenarnya. Bila kita rawat sisa tu, kita terus
boleh dapat recover all these materials lah. Okay, so ini contoh itulah pun dibuat pilot. Kalau kita lihat dia punya sistem sangat mudah kita create window, tutup liner, buat pengasingan dan kita dapat hasil organomaterial, metals, textile, diapers, so semua ni produk akhir yang boleh dijual. Dan dia boleh di convert kepada pelbagai materials lah. This is some of the examples of materials engineering from this waste. Okay, ini juga daripada mineral tadi, organo kita boleh buat baja kepada pokok-pokok, especially edible crops lah. Okay, and then kita juga dapat daripada teknologi ni kita dapat membersihkan sungai dan juga menjana tenaga, jana electricity. Okay, so maknanya dari segi kewangan kita dapat jimat kos kerana kita dapat mengurangkan bayaran tipping fee dan kita dapat menukar 100% sisa landscape kepada 100% baja organik dengan kos yang rendah dan mengurangkan penggunaan baja kerana penggunaan baja organik ini sebenarnya kita tak perlu letak banyak dan tak perlu kerap. Dan kos operasi tapak semayan, nursery atau landscape dapat dikurangkan kerana buat sendiri baja. Dan kita dapat juga membantu komuniti untuk menjana pendapatan lah. Okay. So terbukti praktikal dah banyak diaplikasi di berbagai negara dan kita mempromosi teknologi ini kerana kita dapati dia dapat membantu dalam ke arah ekonomi kitaran dan juga keterjaminan makanan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Sharifah atas perkongsian yang sangat menarik dengan ekonomi kitaran. Lepas ni maknanya tak ada lagi cerita dan semua kita boleh tukar semula dan jadikan sesuatu yang bermanfaat lah. Okay, seterusnya saya ingin memperkenalkan Puan Moderator untuk sesi forum kita pada pagi ini, Puan Nur Azah Fatirah, untuk mempengerusikan sesi forum kita seterusnya. Puan Nur Azah Fatirah binti Kamarul Zaman berusia 30 tahun. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang sains komputer daripada Universiti Islam Antarabangsa. Beliau adalah pengurus pemasaran dan jualan AMPM International. Beliau juga merupakan pegawai eksekutif bagi syarikat Visi Mantap Sdn Bhd Syarikat Latihan Kepimpinan Menggunakan Kuda sejak tahun 2008. Beliau aktif berpenglibatan dalam NGO. Dia merupakan pengerusi Kelab Sahabat Kuda Malaysia dan juga Setiausaha Wanita Ikram Gombak. Okay, tanpa buang masa, silakan Puan Azah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua? Okay, clear. Ya, okay. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Azlin dan juga Puan Sharifah. Dan selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Forum pada hari ini ramai juga PM tepi kan tanya apa itu emas hitam. So jadi kita untuk sesi yang pertama sekali ni saya nak introduce lah panel kita yang kita bawakan khas orang yang berada di lapangan dan mungkin hari-hari terlibat dengan emas hitam ni. Cuma mungkin juga yang hadir pada hari ini ada yang peladang, penternak kuda ada, yang saya nampak ada yang penternak lembu ada dan juga tak lepas dengan golongan-golongan yang terlibatlah secara tidak langsung dengan agriculture. Dan selamat datang, saya sangat mengalukan sebarang persoalan di ruangan chat. InsyaAllah pada hari ini kita ada 2 orang panel yang kita jemput khas dan 2 orang panel yang kita jemput khas ni adalah merupakan pengurus ataupun pengarah lah yang memang terlibatlah dalam bidang pertanian dan juga penternakan. Yang pertama sekali mungkin agak pelik kenapa kita bawakan tentang kuda. So kita jemput pada hari ini adalah pengurus MAIP Serubinga Equestrian Center iaitu Encik Muhammad Fuad Yusof. Selamat datang Encik Fuad. Ya, terima kasih. Okay, Encik Fuad, selama ni sebelum ni belum tidak terlibat lah sebenarnya dalam bidang penternakan asal-asalnya kan. Encik Fuad latar belakang kan bidang
bisnes kan. Yes, betul. Ini buat perabot yang saya kenal sebelum ni lah. So Aha. Encik Fuad tiba-tiba macam mana boleh terlibat dengan Kuta ni? Okey, terima kasih terlebih dahulu pada Azhar yang kena menjemputlah untuk sesi forum ni. So berkaitan dengan emas hitam lah kan. Jadi sikit pengalaman yang ni 18 tahun yang lepas lah. So saya mula disebabkan anak lah. Dia nak naik kuda. Itu dia mula. Daripada perkataan nak naik kuda sehinggalah sekarang lah. Dan apabila melalui proses saya melalui proses 18 tahun tu dengan anak, jadi saya jadikan dia sebagai hobi. Kemudian saya melalui proses bekerja, makan gaji, buat part time, kerja, kemudian buat bisnes, sehinggalah umur dah nak masuk 6 series ni, dah masuk 6 series, saya rasa kita masa masuk 5 series dah mula berfikir kita kena cari jadi hobi kita sebagai bisnes. Tak boleh lagi orang panggil kita nak jadi macam kita buat bisnes macam sampai umur 60 tu. Kita jadikan hobi. Kita buat bisnes juga, kita lalui juga, tapi hobi itu sebagai kita punya jadi kita yang kita mampu, yang tekanan pun yang kita minat. Itulah sampai sekarang lah. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya nak memperkenalkan juga panel yang kedua kita, Encik Abdul Rahim bin Linda, Ketua Inovasi dan Teknologi yang juga merupakan CEO Tanameh. Saya ingat mula-mula asalnya perkataan ni Tanameh ni tanaman daripada Kelantan. Mungkinlah ada kaitan dengan Jepun ke kan. Nanti kita boleh dengar daripada Encik Abdul Rahim. Juga tenaga pengajar berdaftar di JPK Sains dalam bidang pertanian dan IoT pertanian selama 12 tahun lah. So Encik Fuad pun pengalaman dengan kuda dah berapa tahun dah? 18 juga. So Encik Rahim pun juga 18 tahun, lebih kurang 12 tahun dalam bidang pertanian. So, kita panggil dua orang daripada bidang yang berbeza, tapi macam mana kita nak jumpakan point di tengah-tengah dengan kaitannya dengan emas hitam. So untuk round yang pertama saya nak tanya dulu kepada Encik Fuad. Tu dah keluar slide, boleh viewkan slide full sebagai presentation, slideshow. So emas hitam, Encik Fuad, apa itu definisi emas hitam bagi Encik Fuad sendiri yang terlibat dengan kandang kuda? Silakan. Okey, emas hitam ni kalau kita tengok dari segi bahasa lah, emas adalah satu logam yang bernilai yang kalau daripada zaman dulu, zaman semula lah, kalau sebagai kita orang Muslim pun disebut banyak perkataan emas pun dalam dari segi masa, dari segi semualah berkaitan dengan benda-benda yang sesuatu yang yang semua orang suka. Kemudian hitam rujuk kepada bahan yang kalau ikut sekarang ni minyak lah. Jadi tapi hari ini apabila dimasukkan Penjana Ekonomi Pertanian, Perdagangan dan Peternakan Lestari ini, emas hitam tu adalah sesuatu yang jadi bahan bumi yang memberi kepada sistem yang pertanian, perdagangan dan peternakan. Jadi rujukan tu lebih kepada kalau hari ini kita bercerita pasal baja lah. Jadi emas hitam tu adalah dari segi apa yang saya faham lah. Itu je Azhar. Terima kasih. Betul emas hitam sesuatu yang bernilai, yang mana yang daripada hasil daripada bumi lah, daripada bumi kepada bumi balik semula, boleh keluarkan lagi hasil yang lebih bernilai lah kepada kita. Okay, terima kasih Cik Fuad. Saya nak jemput Tanameh pula. Cik Abdul Rahim, apa itu definisi hitam emas hitam bagi Cik Rahim? Mute.
Hello. Ya, hello. Okey, dengar. Boleh dengar ya? Okey Boleh, dah. boleh. Mungkin minta unshare dulu screen ni. Saya punya. Sekarang ni screen Cik Puan ni. Okey. Saya fokus. Okey, saya punya skim belum ada untuk emas hitam lagi. Saya bagi definisi dulu. Tak apa, tak apa. Kita sembang dulu. Okey, sembang dulu. Okey, pada pandangan saya sebenarnya emas hitam ni, kalau kata emas adalah sesuatu benda yang bernilai lah, kita katakan betul. Kalau kita kata platinum hitam, platinum biasa betul. Atau besi hitam, tak ada nilai. Tapi kalau kita tengok dalam hierarki hasil bumi yang paling bernilai adalah emas, betul. Bila lombong emas, lombong timah, tak ada kita katakan timah hitam, betul. Timah hitam, timah putih. Kita ambil perkataan emas. Emas adalah sesuatu benda yang bernilai. Kemudian kita katakan dia hitam. Sebab bila kita buat baja organik dengan kompos ni, nanti saya sharekan. Sebab apa bila kita nampak dia betul-betul warna hitam tu, dia punya kualiti tu the best lah. Ramai orang salah sangka tanah campuran dengan kompos. Lepas ni saya akan share lah dua benda ni. Okey, menarik tu. Okey, saya rasa itu saja kot, pendek je. Saya tak nak banyak. Okey, terima kasih. Saya paling semula-mula kepada Puan Sarifah pula. Apa pula Puan Sarifah punya pandangan tentang emas hitam? Bila dengar perkataan emas hitam tu, apa yang rasa? Biasa emas oranye, emas putih ni style ni kita dengar perkataan emas hitam. Okay, mula-mula jangan tarik perhatian saya emas lah. Sebab perempuan memang tertarik dengan emas kan. Gold color, and then kita ada platinum kan, white gold kan, tiba-tiba ada emas hitam, but black is pretty actually. Jadi kita melihat emas hitam ni sesuatu yang bernilai, yang sangat bernilai, yang tinggi nilainya. Kalau sebelum ni emas hitam refer as petroleum, apa dia panggil, batu bara kan. But now because of the kita perlukan food security ni, jadi kita memerlukan emas hitam ni sebagai sumber untuk bahan organik untuk kita jadikan baja untuk tanaman kita. So saya melihat emas hitam ni should be pelbagai, bukannya sahaja tahi kambing, tetapi segala jenis binatang, tinja, kita bagi apa term tinja lah, tinja binatang yang dapat kita gunakan untuk kepentingan kepada peladangan dan pertanian. Itu pandangan saya lah sebagai waste management, involved waste management. So I really like emas hitam berbanding dengan emas lain. Of course emas lain tu mahal juga. Tapi now kita dapat recover daripada sisa menjadi emas hitam. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Saya tadi ternampak satu chat pure carbon hitam. Itulah, carbon pun ada satu komponen penting lah kan dalam pembuatan baja kan. So, jadi emas hitam ni lah from mungkin carbon lah, kita nampak warna hitam. So okay, terima kasih untuk round yang pertama ni. Kita dah kita dah sentuh tentang definisi emas hitam. Jadi kita akan pergi kepada sesi yang kedua, round yang kedua, iaitu saya tanya Encik Fuad pengalaman dalam ada tak pengalaman ataupun bagaimana terlibat dengan industri emas hitam ni? Ada tak pernah pengalaman ke? Boleh share sikit dengan kami? Okay. Boleh share slide juga? Boleh. Boleh share slide yang kedua saya ingat. Minta admin. Boleh nampak ke slide sekarang? Okay. Next slide. Okay. Ini tempat yang kita uruskan lah, Maib Rubinga Equine Center. Kalau kita tengok sini, itu logo kita, MREC. Jadi lokasi dia di dalam Maib sendiri. Kalau mungkin ada yang tak berapa perasan pasal Maib, kita boleh sebut Maha.
tempat Maha MAHA itu salah satu expo pertanian. Kalau kebanyakannya saya rasa banyak yang tahulah sebab sekolah-sekolah, universiti, orang-orang pertanian tak ada masalah lah, peternakan apa semua 2 tahun sekali akan dibuat sana. Jadi 2015 pihak pengurusan MAIP dengan MARDI di bawah Kementerian MAFI mungkin ada dia orang tak nak lagi tempat tu terbiar untuk MAHA saja 2 tahun, jadi dia pecahkan beberapa lokasi untuk diuruskan. Jadi salah satu tempat yang tempat kita lah MREC adalah kita punya cadangan untuk aktiviti berkuda. Tempat lain ada lagi, ada yang ada panggil laman padi apa semua macam-macam lah kat sana. Jadi aktiviti berkuda kita ni kalau saya sebutlah, kita mula 2015, so sehingga sekarang lah. Kemudian aktiviti itu, jadi kita kalau tengok sini bukan aktiviti sukan saja, kita buat juga aktiviti untuk dipanggil proses menggunakan kuda ni sebagai satu untuk meningkatkan jati diri apa semualah, program-program yang kita lalu lah. And then salah satu lagi adalah yang terbukti dan terbaik juga untuk anak-anak istimewa yang sekarang ni makin, saya rasa lah makin sebab kita dengan keadaan cara hidup kita apa semua ni dengan tekanan, jadi salah satu program yang kita buat tu untuk terapi berkuda, menggunakan kuda sebagai terapi lah. Jadi benda ni dah satu dunia dah buat lah. Jadi terapi untuk anak-anak istimewa, and then macam-macam lah untuk anak-anak autism, untuk speech delay, untuk syndrome Down. And then ada juga yang datang umur dah 12 tahun, 14 tahun, dia depressed, masih sekolah lagi pun macam tu juga, sebab recommend by ada juga doktor juga yang bagi ubat apa semua, tapi salah satu kena di kita lah, maksudnya diri yang pesakit tu yang kena melalui proses kuda ni. Okey, kalau tengok dekat sini bakar-bakar kuda lah, kalau sebut sini mungkin adalah sikit ada yang mungkin faham ataupun ni kan, thoroughbred, polo pony, ini campur-campur lah. And then kalau sebut pony tempatan tu KKB, KKA ni banyak kan dia panggil tempatan punya grade lah. And then kalau warm blood tu banyak import. Dan thoroughbred ni kuda-kuda yang lumba. Okay, next ni slide ni. Okay, ni direct tunjuk. Jadi apabila melalui dia panggil ini, kita tengok inilah emas hitam yang kalau berkaitan dengan hari ini punya tajuk dari tinja ke baja. Jadi saya nak cerita sikit pengalaman bagaimana saya mula lebih serius lah. Sebelum tu kita faham memang tinja ni boleh buat baja apa semua. Maksudnya diri kita lah, diri saya lah personally lah kan. Jadi apabila pergaulan kita dengan pelajar ataupun yang datang untuk ambil latihan sesi latihan berkuda, menunggang, macam-macam aktiviti. Jadi kita mula dapat input-input pelbagai. Jadi paling hampir sekali apabila kita dengan pihak MARDI. Jadi alhamdulillah masa tu bahagian saya sebut nama lah, masih lagi bertugas di pihak di MARDI, mungkin
jabatan lah kan, pindah ke Dr. Tosiah dengan tim dia, dengan pihak kita mula menggunakan proses tinja ni dalam bentuk lebih komersial lah. Maksudnya kalau kita dulu kita gunakan tinja ni, satu lagi kelebihan pada tinja ni, dia tak macam tinja-tinja lain, maksudnya haiwan lain. Mungkin orang cakap najis lah, tapi sebenarnya ada berbeza sikit. Sebab berbeza disebabkan mungkin pihak-pihak mungkin ada lagi, mungkin saya cakap berkaitan dengan kurang data-data ilmiah. Tapi banyak yang kita berbincang bersama. Jadi kuda ni dia ada proses perut dia, ataupun binatang yang ruminan, haiwan ruminan, dia proses perut dia satu. Jadi dia kalau dia buang pun, kalau pergi tengok dekat kandang kuda, dia tak busuk. Yang tak busuk sekejap saja, kemudian tak busuk. Kalau kita pergi kandang lembu, kandang lain-lain kambing, semua berbeza dengan kandang kuda. Tapi orang akan cakap mengapa tak busuk tapi ada lalat. Lalat maksudnya busuk lah. Maksudnya itu. Tapi sebenarnya lalat dia suka pada makanan kuda yang ada campuran molasses. Kuda kadang-kadang dia makan, dia akan tumpah dalam kawasan kandang dia tu. Jadi lalat dekat situ. Tapi lalat tak hinggap pada tinja dia. Dan tinja dia kalau kita tengok berketul-ketul, bujur, kemudian kalau dia tak berbau, kemudian kalau kita ambil tinja ni, kita masukkan dalam satu tempat dan tanam pokok pun, pokok tak mati dan hidup. Kalau mungkin cakap impossible, tapi sebenarnya kalau katalah nak tinja kuda tu panas, dia akan matikan daun-daun yang hijau. Kita tengok grazing area tempat kuda yang dia membuang dekat situ, dia makan, dia ragut rumput apa semua tu kan, tak ada tanda-tanda rumput tu jadi kuning lah. Berbeza dengan lembu, dengan kambing ataupun najis lain. Tapi tinja kuda tak ada masalah tu. Kalau mungkin boleh cuba juga ambil tinja saja tanpa apa dia panggil habuk kayu. Saya nak cerita lah, habuk kayu tu maksudnya daripada bahan tempat tinggal kuda tu lah. Dia, kalau bahasa teknikal kita panggil bedding untuk kuda. Jadi kita campur, jadi kita ambil tinja saja, masuk dalam tu bekas, pasu bunga ke apa, tanam pokok tak mati dan hidup. Itu cuma kualiti pokok tu taklah ni, sebab kita kena kontrol lah kan. Sebab tinja kuda ni dia makanan dia, kalau ikut dia ada jagung, ada apa soya, ada, kalau ikut beras pun ada campur-campuran, ikut makanan dia. Kemudian ada rumput, dia makan rumput juga. Kalau import Timothy, hay, itu dia punya rumput import lah. Kalau lokal banyak kan, macam tempat kita MRC, kita ada hay import dan kita makan rumput tempatan. Rumput tempatan yang selalu yang ini rumput minyak, Baxaria himaricola dan ginen grass lah. Dua rumput yang kita bagi, sebab ginen grass water content paling tinggi ya. Water dia 70% compare dengan rumput-rumput lokal lain. Jadi kita bagi rumput tu dengan termasuklah makanan-makanan yang suplemen dia lah kan. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, tinja kuda ni memang the last 5 tahun lepas memang kita Jabatan Pertanian Mardi dengan kebun, kalau tengok sini ya, Kebun Komuniti Laman Hijau PPA. Ini yang saya praktik dekat sinilah, dan kebun ni pun diusahakan pun salah satu adalah disebabkan tinja kuda ni lah. Kita nak tiap-tiap hari tiap bulan kita ada 5 tong roro yang akan buang.
Jadi kita buat proses tu untuk kita jadikan dia dalam bentuk lebih manfaat lah. Maksudnya lestari balik lah benda tinja kuda ni. And then grup Dr. Tosia yang saya cakap daripada Mardi, dan sekarang pun daripada Taman Pertanian UPM, dia orang gunakan ni untuk buat kompos. Dan very skill yang very minimal cost, tapi hasil dia amat baiklah. Sebab satu, kalau saya nak bagi tahulah, kalau kebanyakan kebun komuniti ni selalunya daripada panggil bukan daripada macam-macam background. Kadang budak Kuala Lumpur yang tak pernah bercucuk tanam, ataupun yang bekerja, yang balik pada belajar daripada Amerika ke apa semua, yang tak pernah pegang tanah, yang tak pernah habis-habis pegang pasir pantai. Tapi dengan baja kuda ni lebih mudah untuk dia mula berminat sehinggalah menggunakan teknologi lain lah. Ini pengalaman saya lah. Sebab dekat kebun komuniti yang dekat Laman Hijau ni, kebanyakannya mula-mula tinja kuda semua rasa geli, rasa takut, busuk lah apa semua kan. Tapi disebabkan karakter tinja tu, dia mula minat datang. Walaupun dulu pegawai, jadi CEO lah, jadi kerja dengan TM lah, tak pernah melalui tanaman, macam tak pernah tahu nak beli atau makan je. Jadi apabila dah pencen, dia menggunakan, ini adalah satu tarikan. Kalau kita daripada awal dah menggunakan tinja lain, saya ingat mungkin 2-3 bulan makin kurang lah. Kalau 50 orang komuniti, mungkin tinggal 10 orang je yang sanggup berbau dengan lalat apa semua. Jadi saya nampak salah satu penekanan permulaan untuk menarik minat kita punya komuniti kita dengan itu saya nampak. Okey. Selain daripada tim, kalau tengok kita boleh Google juga Dr. Tosia, dia ada buat jurnal-jurnal dia untuk PhD. Jadi salah satu dia, dan salah satu lagi saya dah tak ingat nama dia, Universiti Malaysia Perlis juga, dia buat kajian jurnal menggunakan tinja kuda juga dengan pihak kita juga untuk orchid. Dia buat untuk orchid, untuk PhD dia lah. Okey. Kita tengok sini Taman Pertanian apa yang dekat UPM lah. Okey. Okey, next slide. Next slide. Okey. Ini okey, ni nampak ni, ini dia punya kompos dia. Dia campurkan dengan daun-daun sekitaran dengan tinja kuda lah. Dan tinja kuda pun dah ada bedding dia. Bedding tu habuk kayu. Cuma kita kena ingat, saya rasa lah, pengalaman yang digunakan dekat kebun kita, kena ada sikit juga dari segi data-data untuk macam mana jadikan kualiti tinja kuda ni. Kualiti dia kena, maksudnya kena ada kontrol dia apa semua lah. Saya rasa sebab kita macam dekat kebun kita ni, kita tak ada benda-benda macam tu, tapi kita direct pakai, and then kita buat kompos, kita guna tong-tong saja, tapi alhamdulillah hasil dia. Jadi kalau kita ada teknologi lagi untuk detect dia punya carbon, dia nutrisi dia dalam kompos tu, saya rasa benda tu lebih berkualiti lagi, dan kita rasa lebih jauh boleh pergi. Tapi saya rasa memang pihak-pihak pertanian memang ada benda-benda tu lah. Cuma kita dekat kebun kita tak kita gunakan, tengok kurang sikit kita tambah. Jadi walaupun dia banyak ke apa kan, pokok tak ada efek. Tapi kalau baja lain, saya rasa pokok akan efek jugalah. Okay, next slide. Cik Fuad, Next slide. tadi yang dekat slide yang sebelum tu, dia ada gambar tromel. Betul, kan? Gambar. Okay, ini yang Sebelum mana? tadi. Sebelum ni. Okay ni. Yang tengah-tengah tu.
Okey, tengah ni kalau bahasa kita pengayak. Selepas kompos tadi, dia masukkan dalam ni, dia berpusing. Jadi dia akan tinggalkan yang halu-halu akan jatuh. Kemudian yang kasar tu dia recycle balik. Dia tak buang, recycle. Maksudnya dalam 45 hari lebih kurang lah. Ni saya pun tak dapat data, tapi 45 hari ke sebulan tu dia akan melalui proses berpusing lah. Pengayak ni berpusing gunakan motor, very simple saja. Kemudian yang mana yang halus-halus tu akan jatuh, maksudnya pasir-pasir dengan kompos-kompos akan jatuh, dia akan pack. Kalau sebelah kanan ni tengok dia orang pack, dia orang jual lah. Kalau tengok boleh dapat dekat UPM punya mat, dia punya supermarket mat dia. Saya promosi sikit lah UPM sebab banyak membantu juga. Sebab apa? Kalau tidak pening juga, 5 tong roro setiap bulan kita nak buang ke mana. Jadi memang ada tempat government sediakan, tapi saya rasa lebih manfaat dan ini pihak pertanian. Jadi kalau sebelah kiri sekali ini, kalau kita tengok ini dah matang. Inilah dipanggil, kalau tengok emas hitam. Kalau kita sebut tu memang hitam. Lagi hitam maksudnya lagi dia punya matang dia. Compare dengan yang sebelum ni lah kita tengok. Okey. Jawab Azhar? Jawab. InsyaAllah. Okey. Okey, yang ni kira belum sampai lagi. Okey, ini layout dia. Jadi macam okey, next slide. Ini layout yang jalan Layout pertanian. dekat jam pertanian. Very simple saja. Dia tak imbau sangat, tapi saya rasa kalau dalam bentuk lebih mass production, commercial, dan mungkin boleh increase lah. Tapi basic dia dah ada. Saya nampak. Okey. Kebun komuniti PPA ni sebenarnya apa yang dekat yang saya praktikkan lah. Daripada tempat kuda sana, dan tiap-tiap bulan 200 gundi dalam bentuk 40 kg punya saiz, kita hantar ke 2 trip lah, hantar ke kebun ni, dan saya sendiri dengan tim-tim yang ada semua kita gunakan tinja kuda. Kalau tengok gambar-gambar sikit ada tayar apa semua, saya nak ada tayar, ada greenhouse, ada polybag. Jadi kita ada juga yang kita campur. Kita campur dengan tanah hitam, tapi banyak kan base dia is tinja kuda. Satu saya nak share pengalaman. Tinja kuda ni satu, dia apabila campuran dia dengan habuk kayu tu bedding untuk kuda, dia secara tak langsung tanah tu, kalau tanam pokok-pokok yang sayur bersemua ni, akar dia lebih selesa compare kalau kita pakai sebab hujan. Maksudnya kita tak ada pakai kokobit. Mungkin ada lagi nanti yang buat research lagi, tapi kita pakai kokobit, kita direct pakai itu, and then yang paling saya kata utama apabila tanam serai. Bila kita tanam serai dalam tayar, kita cabut-cabut saja. The whole bunch of panggil serai itu kita cepat. Kalau tidak kena pakai skop dia panggil macam-macam lah, sebab akar dah lama. Okey, next slide. Boleh pergi next slide. Okey, ini seluruh. Ada soalan. Ada orang tanya soalan. Macam mana agreement dengan kebun komuniti? Adakah mereka membayar MREC ke, ataupun MREC supply donate ke? Okey. Ni saya nak share je lah. Sebenarnya tinja kuda ni, terus teranglah kita ni as a Muslim lah kan. Muslim bukanlah kata kita ni sangat, tapi apabila kita as a Muslim, kita tak jual tinja kuda tu. Waste tu, tapi kita kenakan dari segi pekerja-pekerja masuk upah dia, masukkan dalam gundi, angkat masuk dalam lori, dan transporting. Maksudnya upah itu saja.
tinja kuda mungkin tempat lain saya tak tahu, tapi MREC tinja kuda kalau Encik Rahim pun nak datang bawa lori pun buat sendiri pun kita bagi. InsyaAllah boleh. Kita, Bawa pick up. macam tu. Sebab apa? Sebab saya rasa lebih benda tu adalah untuk panggil umat-umat yang ada dekat bumi ni, saya kata lah. Jadi tak jual, tapi upah dia upah kadang-kadang yang selalu datang ke tempat kita, kadang-kadang komuniti Sungai Ramal, Putrajaya, individu pun datang. Tapi yang individu datang selalunya dia bawa lah teh tarik, ais kacang apa semua untuk pekerja kita. Itu saja. Dan ada juga lama-lama sekali dia bagi upah untuk kuda makanan dia. Itu ada. Itulah saya nampak win-win and give and take antara yang datang. Sebab kita nak sangat tinja kuda tu manfaat dan kita nak reducekan daripada pembuangan dia. Maksudnya tapi sekarang masih lagi alhamdulillah, maksudnya Jabatan Pertanian ambil tempat kebun komuniti kita pun ambil, jadi banyak dan individu yang datang lah. Okey, Azhar jawab ya. Okey, sangat bagus. Okey, kalau tengok dekat sini, ini yang kebun komuniti kita ni. Tengok saya dia taklah sebaik ataupun tapi kalau kita makan sayur ni dia panggil crunchy, manis dia lain lah. Sebab kita guna tu, tengok tanah yang tengok betul-betul dekat pokok sayur kita tanam ni nampak kotor terang cakap lah 100% tinja kuda dengan abuk kayu tu dia dah jadi kompos dah. Kadang-kadang kita masukkan, jadi kualiti sayur kita taklah sebaik tapi bolehlah panggil itu. Tapi kita baru 3 tahun, kemungkinan nanti pengalaman tu akan lebih baik lagi lah dengan teknologi. Kalau ada teknologi lagi bagus. Kita nak ukurkan apa dia punya nutrisi setiap kualiti yang kita pakai tu. Okay, next slide. Okay, next slide. Okey, kalau tengok sini, ni yang saya sebutkan lah. Slide yang pertama tu ada dalam kandang lah, kandang kuda. Kalau bahasa kita panggil box lah. Kandang kuda, nampak tak yang tu bedding tu, dia bedding standard 6 inci lah. Jadi 6 inci bedding tu untuk kuda tu tidur. Dia jaga kering selalu lah. Kalau air basah apa semua dia akan absorb lah. Jadi dia gunakan, kalau bahasa abuk kayu tu sebenarnya dia ada saiz dia. Kalau sekarang ni dekat Malaysia sendiri pun, saya promosi juga, ada 3 jenis lah abuk kayu. Sebenarnya ada juga abuk kayu yang memang purposely buat untuk bedding. Dia punya saiz dia daripada terbaik lah, saya bukan cakap, dan kita dah guna dah berapa lama, daripada kayu getah. Kayu getah ni terbaik apabila dia dah test, dia tak ada apa-apa racun dalam kayu getah. Tak ada tested lah. Dari lokal juga tempatan agensi yang test tak ada. Ni, tapi ada juga yang jual abuk kayu ataupun sodas ni menggunakan kayu, kalau senang kita sebut lah, kayu kotak pellet lah. Pellet kayu import lah. Tapi saya pun belum dapat lagi, saya pun belum ni lagi, sebab ada kayu import ni dia ada 2 proses dia. High pressure dia satu, dengan dia rendam dengan, maksudnya kalau kita tengok dekat kayu pellet ni dia ada chop dia. Satu saya pun tak cross, tapi ada 2. Dia akan chop. Kalau start pada edge tu, high pressure punya wood tu, maksudnya itu tak ada bahan apa-apalah. Tapi satu lagi tu dia rendam kayu tu dan dengan satu chemical. Tapi setakat ni kita pakai pun tengok tak ada masalah. Cuma ada satu pegawai Maldi, dia cakap
kalau boleh apabila kita gunakan tinja kuda ni, biar dia di bawah cahaya matahari 3 hari atau 4 hari dulu, baru kita pakai, sebab dia nak buangkan racun-racun apa yang ada. Itu yang dia cakap lah. Tapi kalau saya balik kepada yang ketiga, habuk kayu yang ketiga bercampur-campur. Bercampur-campur maksudnya nyator ada, durian ada, macam-macam kayu ada dalam tu. Jadi kita tak tahu mana kayu yang elok, tapi setakat apa yang ni tak ada. Jadi kalau ada pihak-pihak agensi ke yang untuk nak study lebih jauh lagi kan, tak ada masalah. Saya ingat lebih data-data tu kena ada lah. Tapi setakat ni kalau kita tengok, Kalau pakai sisa buluh boleh ke, Cik Fuad? ya, Sisa buluh. Buluh ni satu pokok yang bagus sebenarnya. setakat ni belum lagi. Setakat ni buluh punya sisa tu belum lagi ada yang untuk kuda. Tapi jerami ada. Kalau dekat overseas dia gunakan rumput juga. Dekat Malaysia ni banyakkan sebab dia pernah perabot. Dia ketam kayu apa semua, yang tama tu dia akan ambil kan, ataupun yang nak buat daripada log kayu balak, nak buat kayu-kayu ataupun apa-apa proses lagi kan, dia punya join apa semua. Jadi habuk kayu itu dia jual untuk kuda. Tapi itu kualiti yang rendah lah. Yang saya sebut tadi itu, kalau dia panggil size dia tu 3 atau 4 mm, dia punya flat dia tu, maksudnya itu memang dia jual. Dia lebih kurang dalam 20 kg, 18 ke 20 kg. Average harga pun dekat 40 lebih lah. Maksudnya kuda pakai lebih kurang dalam 15 bay, maksud 15 kali dengan 20 lah. Dapatlah dalam 4 inci, dan dalam masa tiap-tiap hari kita akan bukan buang lah, maksudnya cuci, dan kuda akan kencing, berak, apa semua dekat dalam kandang dia. Jadi dia akan bercampur dengan bedding tu. Bedding tu yang kalau tengok proses kedua dah habis dia cuci, dia akan bawa. Dan bukan cuci semua habis lah. Maksudnya dia ambil tinja-tinja, dia ambil yang mana basah sangat, itu saja. Kemudian dia bawa gunakan wheelbarrow. Okay, next slide. Next slide. Okay, ni saya cakap, sorry, back balik tadi. Ambil yang, okay. Kita nampak tak tong roro ni, jadi pekerja kita akan buang dalam ni lah. Jadi tong roro ni kita kontraktor kita. Jadi tong roro ni kita hantar ke UPM, ke Maldi. Kalau yang untuk komuniti kita tak guna tong roro, kita gunakan gundi-gundi yang daripada makanan, bekas-bekas makanan gundi kuda lah. Jadi kita gunakan balik. Jadi kita, maksudnya tempat kita tu ending dia tu bersih banyak lah, di luar je lah. Maksudnya ke kebun komuniti, gundi-gundi 200 gundi semua macam tu lah. And then kalau saya cadangkan, kalau ada pengusaha-pengusaha yang ada roro ni letak sendiri penuh, dia datang collect pun boleh. Saya lebih suka macam tu lah. Macam ni kita ni, kalau kita dia kena bayar lah, sebab charge roro tu diikut kilometer. Ini proses flow dia kan. Ini ending dia. And then satu lagi, kalau kampung-kampung, tempat kandang-kandang kuda yang tempat lain tu pun kadang-kadang dia orang bakar saja. Sebenarnya itu pun salah satu efektif. Dia bakar, api dia macam sekam padi. Macam sebelah Kedah dulu-dulu, sekarang sebab apa, pembakaran tu banyakkan alam sekitar gini. So kalau dulu padi dia bakar, sekam padi tu selepas dah tuai padi, dia punya jerami dengan tu dia bakar, api dia tinggi. Tapi kalau untuk tinja kuda dengan habuk kayu, dia asap saja, tapi dia makan lama, berhari-hari, dan kadang sampai minggu-minggu dia makan macam sekam, asap saja. Nanti dia akan jadi baja lah.
paling cepat. Jadi kalau ada sistem yang berminat nak buat macam incinerator ke atau proses kan untuk guna tinja kuda ni very fast lagi selain daripada gunakan EM ke ataupun lain-lain bahan microbe lah kan. Dan salah satu lagi pihak MADI yang saya dapat info, apabila tinja kuda ni diasingkan, maksudnya dia tak campur dengan abuk kayu ataupun bedding atau bahan-bahan lain, dia kompos dia lagi cepat. Proaktif dia within 2 weeks saja. Itu paling dia memang tak guna apa, dalam masa 2 weeks tu, within 2 weeks tu dia dah kompos tinja saja. Maksudnya itu pernah buatlah, tapi cuma agak sukar sebab apa, kita terpaksa asingkan tinja dengan bedding kuda, lagi banyak benda lah kan. Ini data-data yang pernah saya lalui, pengalaman dengan pihak-pihak yang ambil tinja kuda lah. Okay. So Okay, terima next kasih. slide. Saya rasa tak ada lah, itu je lah. Nanti itu pernah kemudian. Okay, saya nak berminat nak dengar tentang tanaman ni. Boleh Cik, kita tutup slide kejap. Okay, Cik Rahim boleh kongsikan kepada kami pengalaman dalam mengeksploitasi emas hitam ni dalam industri. Boleh pin Cik Rahim? Cik Rahim Apa ni unmute. kena unmute dulu. Tak dengar. Okey, sorry. Puan Azlin ada punya saya punya slide tak? Atau saya share saja ni lah. Tidak. Saya punya pengalaman. Okey, ada nampak kan? Nampak? Okey. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, sebelum tu saya nak share saya punya pengalaman saya dalam bila buat kompos ni. Sebenarnya bila kita buat kompos ni, kalau ikut cara cepat kan, kalau ikut cara lama kita ada pakai EM dengan gula merah, betul? Kita kompos secara manual, maksudnya yang terbaru ni saya nampak cara yang paling efektif dan cepat adalah kita pakai serangga. Pernah dengar BSF tak? Ada nampak tak BSF? Kadang-kadang kita buat kompos datang kan? Okey, dia macam ni, bila kita buat kompos, saya cerita tentang komposisi makanan Okey, dalam slide nampak tak? Nampak? Nampak Okey. Cara yang paling cepat untuk kita buat kompos adalah kita guna serangga. Kalau kita sebenarnya kita guna EM je, dia just kompos secara natural je. Hujan panas secara anaerobik. Tapi bila kita guna serangga ni, dia punya kelebihan dia adalah daripada 10 hari atau 15 hari kita boleh dapat singkat dalam 5 hari 4 hari je sebenarnya. Ataupun 6 hari. Dari satu dia punya hasil tu lagi, kalau macam saya rasa kalau macam tinja kuda tadi kalau tinja kuda tadi tu lagi cepat tu kalau boleh kompos guna BSF ni. Sebab kalau kita guna vermi kompos cacing ni dia tak agresif, dia lambat. Nanti saya share kepada peternak-peternak macam mana guna kompos BSF je. Tuan-tuan akan dapat jimat makanan ayam, makanan ikan, itik, puyuh. Lepas tu hasil dia tu, sisa tu boleh bagi kat pokok.
Cik Rahim boleh ni kat full screen tak? Saya nak tengok ni. Okey. Ulat-ulat. Okey. Nampak ulat dia? Oh, okey. Okey, sebelum tu saya nak cerita apa ni? Saya nak kongsi sikit. Ada ramai orang keliru tau tentang tanah campuran dengan kompos ni. Bila kita katakan emas hitam kan, emas hitam ni betul-betul tanah kompos yang hitam tu. Bukan tanah campuran. Dia definisi yang beza sebenarnya. Ada orang kata black gold ni adalah tanah campuran, bukan. Itu definisi yang salah lah sebenarnya. Kalau bila kita katakan black gold adalah kompos betul-betul hitam tadi tu. Macam ni. Nampak tak? Okey, kalau satu lagi yang beza ni dua ni. Beza dia. Okey, apa kelebihan tanah hitam? Saya cerita sikit lah. Tanah hitam ni. Okey, kalau tuan tengok dia punya fizikal pun, tanah hitam ni lembut, betul tak? Tanah hitam ni lembut, lepas tu dia betul-betul hitam lah. Kalau kita tengok, dia banyak nutrien. Kalau kita tengok tanah tanah campuran ni, kita tengok fizikal dia pun dia dah macam keras kan, betul? Okey, pengalaman saya. Okey, boleh dengar ke? Boleh? Boleh. Okey, pengalaman saya kan. Baru ni saya ada tanam pokok. Saya guna satu pokok guna tanah campuran, satu pokok guna kompos black gold ni. Black gold ni saya tengok pokok saya alhamdulillah maintain segar. Saya tak siram 3 hari. Tanah dia masih lembap dan dia tak kering langsung. Berbeza dengan tanah campuran. Tanah campuran ni dia dia kalau tak siram 1 hari tu pokok dah mati dah. Satu lagi tuan-tuan boleh rasa tanah dia keras. Kering kan. Itu sekarang saya nak menggalakkan orang Malaysia ni, kalau mana yang tanah panas tu, cuba menanam guna tanah kompos. Bukan tanah campuran. Tu kena betulkan mindset balik lah. Sebab banyak saya tengok dekat kebun komuniti ni, banyak tanah-tanah yang ni, elok sediakan tanah kompos tu, kemudian baru tanam. Tuan-tuan akan tengok hasil yang cepat lah. Okey, itu yang pertama. Okey, tadi saya nak share tentang pengalaman saya bila buat kompos ni kan. Okey, guna BSFL. Okey, kalau pengalaman saya tengok dekat OC kan. OC bila diorang kompos, macam mana diorang lepaskan ayam diorang. Ayam itik pergi dekat kompos makan kat situ. Lagi satu kita tengok dia punya kompos tu cantik, betul tak? Dekat OC ni. Okey, cara nak buat kompos kompos bokashi ni saya panggil dia kompos BSFL. Okey, bila buat kompos ni ada macam-macam jenis kaedah. Macam saya punya pengalaman saya nak share. First pengalaman saya pernah buat wormi kompos menggunakan cacing. Cacing mealworm. Apa dia ni? Cacing tanah tu kan. Yang kedua, pengalaman saya bila buat kompos ni kompos biasa tutup pakai sekop, pakai ni kan. Pakai guni ke, pakai plastik ke. Yang tu lambat. Yang tu sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru kompos. Yang ketiga, kompos yang cara natural. Maksudnya terdedah cahaya matahari, betul. Hujan panas. Itu 5-6 bulan. Dia punya kompos tu keras lagi, betul. Dia punya fizikal tu masih tebal. Okey, yang keempat, saya nak share tentang penemuan barulah. Kita kompos guna BSFL. Sisa makanan boleh, daun-daun pun boleh. Syarat dia, tuan-tuan dan puan kena siram dia dengan larutan emas, iaitu gula EM dan juga gula merah. Sebab sifat BSFL ni dia suka benda yang masam. Okey, pengalaman saya pernah Ada orang tanya, Encik Imran tanya, guna ulat-ulat ni tak ada virus ke ataupun patogen kena pada pokok? Okey, kelebihan dia
Pernah tengok tak sayur-sayur kan kena serang-serangga, betul? Okey, pengalaman penemuan saya dekat BSFL ni, dia punya sisa tu dia ada feromen tau, feromen serangga. Bila kita jadikan dia sebagai baja dekat pokok, dalam hierarki serangga ni dia ada tingkatan tau. Dia ada ni. Apa ni? Contoh serangga perosak ni dia takkan datang tempat yang ada BSFL. Itu yang best tu. Sebab tu bila saya tanam sayur, sayur saya cantik. Kalau sebelum ni kan kena serang dengan ulat kan. Kalau siapa tanam cili, kena serang dengan benang perang, ulat dan semua. InsyaAllah bila guna kompos BSFL ni sisa tu, InsyaAllah takkan kurang ancaman lah daripada serangga sebenarnya. Sekarang ni kita punya konsep kita lawan serangga, guna serangga. Tak payah pakai racun lah. Best tak? Best. Menarik. Menarik tu. Sebab ni first time saya share dengan orang awam ni, penemuan ni. Lepas ni tuan-tuan bila tanam sayur tak perlu pakai racun dah. Cuba pakai sisa kompos daripada BSFL kat rumah ni. Amir ada jual ke BSF? Okey, macam saya ada jual juga. Sekarang ni tahun ni kita target untuk peternak ayam dengan peternak ikan. Urban farming lah. Pada masa sama nanti untuk training saya akan share lah tarikh dan waktu tu. Nanti saya share nombor telefon saya. Kalau siapa berminat nak belajar, nak biarkan BSFL ni boleh contact saya. Saya share lah nanti. Ada soalan daripada partisipan kita. Okey. Dia tanya, bila BSFL ni makan tulang atau protein darah binatang, mereka itu boleh mutate ke? Jadi macam Ninja Turtle. InsyaAllah tak macam apa ni? Sebenarnya bila ada kajian, BSFL ni dia punya hasil tu dia takkan bawa penyakit. Sebab badan dia tu dia macam ada satu antibiotik yang apa ni? Boleh bunuh kuman lah. Dia tak membawa patogen-patogen jahat ke tempat baru. Itu penemuan dan kelebihan dia lah yang kita jumpa pada saya buat BSFL ni. BSFL ni dia sebenarnya makan sayur-sayuran juga. Adakah dia herbivore ataupun dia carnivore sekali? Okey, pengalaman saya sebenarnya BSFL ni dia jadi makan semua. Itu yang best tu, bila kita punya sistem makanan ada daging, cuma dia tak boleh makan benda yang keras macam kayu dengan tulang tak boleh. Tulang dia tak ada boleh. gigi. Dia tak ada gigi. Tapi daging boleh lah. Daging boleh. Daging macam ikan dengan daging tu dia makan cepat juga lah. Okey, BSF ni dia tak ada gigi tapi dia ada mulut je. Dia cepat lah. Dia ada satu enzim yang boleh bagi kompos tu cepat. Kalau kita bagi 1 tan tu, tuan-tuan akan tengok dalam sehari tu sekejap je. Dah separuh dah tinggal. Sisa. Okay. Ada apa-apa soalan? Tanya. Ada next slide ke? Ada sikit lagi. Saya nak ajar apa ni? Cara malas lah. Cara malas untuk kena BSFL dan juga kompos sisa makanan. Ada cara malas. Ada cara malas. Ya Saya keluar sekejap. Ataupun ada ahli panel yang nak tambah ke, nak kongsi pengalaman ke? Sementara Saya tak sabar nak tengok cara malas tu. Cara malas. Terus sekejap Senang kan? Sekejap. Dah lama tak guna Zoom ni, terkikir sikit. Sekejap. Okay, saya punya slide dah keluar ke belum? Belum. Belum
So, Cik Rahim boleh share tu. Okay. Okey, nampak? Saya besarkan sikit. Okey, ni cara paling malas lah. Okey, cara dia tuan-tuan cari satu tong sampah. Tong sampah, pastikan bawah ni kalau elok ada penutup lah. Ada pipe. Sebab bila sisa makanan kan ada banyak air betul. Ada nampak ke? Dalam slide? Nampak? Okey. Ni cara paling malas lah. Okey, first guna tong sampah. Kemudian masukkan sisa makan. Okey, dekat bawah ni ada satu penapis lah. Penapis plastik. Lepas tu masuk sisa makanan. Sembur dengan lautan emas tadi. Iaitu EM dan gula merah. Tutup. Lepas tu biar je dalam apa ni. Sebab bila kita nak peram dia kena anaerobik betul. Tanpa udara kan. Okey, jadi kita tutup dia. Okey, pastikan tong sampah ni jangan cari yang jenis penutup macam Tupperware tu. Tupperware dia tak ada udara boleh masuk langsung. Macam ni. Ada udara apa ni? Maksudnya penutup dia Tak boleh yang airtight lah. dia tak rapat sangat lah. Jadi tutup dia. InsyaAllah tong sampah ni kena letak dekat luar rumah. Sebab sekeliling kita ni ada BSF sebenarnya. Tak perlu beli dengan saya sebenarnya. Macam Dia ni punya berbau induk. tak Cik Rahim? Macam mana? Berbau tak kalau buka? Okey. Kita tahu sisa makanan ni bila kita tak rawat dia boleh panggil lalat bila bau busuk. Lalat datang betul? Lalat rumah kan? Okey. Cara dia kita nak elakkan bau busuk tu. Tadi kita dah pakai emas tadi lah. Lautan EM dan gula merah. Sebab tu kita kena sembur dulu. Bila kita sembur, kat situ ada dua fungsi dia. Yang pertama dia renyah bau. Yang kedua dia akan menghalang bau busuk yang boleh panggil lalat apa ni? Bila busuk lalat rumah datang. BSF tak akan datang. BSF ni sifat dia suka masam. Sebab tu kita sembur EM tadi tu. Nampak tak dia punya game dia itu? Teori. Nampak. Tapi saya pernah buat benda yang sama kan. Sebagai tong bokashi yang airtight lah, tong check tu kan. BSF Okey. mati. BSF mati. Tak ada udara lah kot. Betul lah. Ada satu lagi sebelum ni kita orang ada buat satu tong juga. Tong yang jenis airtight tu. Tutup habis tu. Memang BSF tak boleh masuk langsung. Itu sekadar anaerobik biasa je. Lepas tu itu yang bila apa ni saya terfikir juga. Bila saya cuba test pakai kaedah tong sampah ni. Sampah. Dia lebih berkesan lah. Kalau tengok satu layer ni atas ni semua BSF ni. Dan memang betul-betul tak bau ke ataupun bau masam lah? Memang dia bau masam tapi kalau kita buka tu dia tak bau busuk dah. Dia bau masam sikit. Okey, daripada kaedah malas ni, tuan-tuan akan dapat 3 benda tau. Yang pertama dapat BSF tu, boleh bagi makan ikan atau ayam. Yang kedua boleh dapat sisa tadi tu kan. Apa ni saya? Yang dekat bawah ni nampak pipe ni tak? Okey, pipe ni tuan-tuan boleh dia ada satu jus tau. Kita namakan dia jus bokashi. Jus sisa makanan ni tuan-tuan boleh siram kat pokok. Tuan-tuan siram kat pokok, tuan tengoklah sayur tu memang lah besar gerabak. Dia sebagai baja organik lah. Ataupun foliar. Boleh sembuh kat pokok. Bila tuan-tuan sembuh kat pokok tu kan, dia apa ni? Dia boleh menghalang serangga perosak tu datang. Cuba try. Nanti habis kursus ni cuba beli tong sampah. Cuba buat tengok. Okey, satu lagi. Nampak tak sisa makanan kita bila apa ni? Bila kita dah kompos dia tengah separuh betul? Atas tu BSF, bawah yang tinggal sisa tu adalah kompos BSF tu, sisa tu. Kompos. Sisa tu boleh buat tanam pokok. Maksudnya benda tu dah boleh jadi tanah hitam dah. Tanah hitam kompos. Dah the best lah tu.
Hari tu pengalaman saya tanam melon. Okay, ada apa-apa? Melon saya manis sangat. Dia punya buah tu. Saya tak pakai baja lain. Saya pakai ni je. Saya pakai dia punya apa ni? Dia punya media tu sisa kompos ni. Lepas tu dia punya baja daripada jus bokashi tadi tu. Jus sisa buah tu. Okey, ada apa soalan? Baja dia tu boleh letak terus ke atas pokok ke kena tunggu ada tempoh beberapa hari? Okey, boleh letak kat pokok. Satu lagi dia punya jus tu seeloknya biarkan dia dulu. Sebab dia pekat sangat pati tu kan. Dia punya jus tu terlalu pekat. Jadi saya sarankan biarkan dulu. 1:10. Memang banyak yang tuan dapat tu adalah pati dia sebenarnya. Satu botol boleh gandakan sebanyak 10 botol. Menggunakan air paip je. Ataupun air tambah klorin lagi bagus. Air pipe ada klorin. Betul. Saya sarankan guna macam air sungai ke air hujan ke. Air hujan. Air hujan okeylah. Banyak pula peminat BSF ni. Okay, nanti kita tengok macam mana kita buat Ada latihan. soalan daripada chat ni. Dia kata kena peram berapa lama BSF? Okey, kalau sebenarnya kalau kita nak cari BSF ni, kita peram dalam 2 hari 3 hari tu dia dah datang dah. First kali dia akan datang bertelur dulu. Bertelur kat tepi ni. Okey, BSF ni dia takkan masuk ke dalam tu, dia bertelur kat tepi penutup tu. Bila dia dah bertelur, nanti anak dia akan masuk dalam tu. Anak dia bila dah menetas dia akan cari makanan. Nampak tak konsep dia? BSF dia tak akan masuk, dia akan bertelur. Dia cepat lah. Kali dia bertelur berapa banyak? Okey, biasanya kalau satu induk dia tu lebih kurang dekat 200 atau 100 lah. Pastikan tuan-tuan letak tong sampah kat luar rumah, jangan dalam rumah. Dalam rumah tak ada BSF. Letak je kat luar rumah. Sekeliling kita ni banyak BSF punya. Cuma kita tak nampak dengan mata kasar. Itu je. Soalan Ada apa daripada soalan? Encik Mazlan Idrus, dia kata apakah saiz matang BSFL untuk kita harvest sebagai makanan ikan dan ayam? Saiz matang dia. Macam nak tahu dah sesuai bagi makan ikan atau ayam. Okey, dia ada 2 kaedah. Kalau BSF ni dia ada macam kita nampak senang 2 pasal lah. Satu putih, satu hitam. Putih itu kita tengok dia biasanya dalam tempoh 15 hari atau 20 hari. Bila dia sebenarnya dia subjektif tau. Bila tuan buka tong sampah, tuan tengok dia macam kalau kecil lagi tu tuan biarkan dulu, biar dia makan dulu. Makan lagi sisa tu biar nampak dia besar sikit. Tapi kalau dia nampak macam nak hitam-hitam sikit tu boleh terus tuai dah. Sebab itu kita namakan dia bila pelipupan ni dia dah kulit dia keras sikit. Bila kalau tuan-tuan tengok kulit dia putih ni, kalau bagi ayam ni seronok dia makan. Ayam dengan ikan lah. Boleh bagi terus. Kalau nak simpan lama, boleh ambilkan masuk dalam oven, keringkan je. Maksudnya tak payah basuh lah. Ada setengah orang dia basuh dulu, dia harvest ulat tu, dia basuh. Kemudian dikeringkan. Okey, yang best Dia boleh bagi kata terus kepada kelas ke BSF ni? macam mana? Ada kelas ke BSF ni? InsyaAllah kita target lepas raya ni kita akan buat satu kelas dekat Sedang ataupun UPM lah, dekat area UPM. Okey, kalau ada Terima kasih Encik Rahim. atau ada mana-mana ada komuniti yang berminat nak belajar, nanti saya share nombor telefon saya. InsyaAllah kita kongsikan dengan slide dan Encik Rahim boleh kongsikan pada kita punya staff. Dan boleh letaklah nombor telefon kalau kita punya penonton kita pada hari ini ada yang berminat nak contact direct dengan Encik Rahim, boleh contact lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Rahim. Okey, sama. Kita pergi kepada next round, dah 11.50 pun. Saya nak tanya Puan Sarifah.
Puan Sarifah, apa alternatif ataupun apa yang Puan Sarifah buat untuk menghasilkan emas hitam? Okay, saya share kat sini teknologi kita di mana kita menghasilkan emas hitam dengan cara yang mudah dan boleh guna volume yang banyak. Nampak tak slide saya ni? Nampak? Boleh share besar? Present. Okay, saya cuba buat slide. Sekejap, lambat sikit. Ni bentuk dia macam Jabatan Pertanian . Dia ada macam bentuk kukur macam tu. Okay, so ini yang kita panggil windrow lah. Jadi sisa tinja ni kita letak, kita boleh letak di atas tanah je, tidak perlukan satu ruang platform yang konkret, in fact better di atas tanah. Dan kita letak tinja tu dan kita spray menggunakan teknologi kita, Pianesis. So selepas 15 hari kita buka, kita dah boleh ambil untuk jadi baja. So tak ada bau, yang penting tak ada bau dan tak ada patogen. Ini selamat. Boleh digunakan terus. Okey, so sangat mudah lah yang ni. Anda cuma perlukan liner. Cuma solution tu kena contact AMPM lah. In fact kalau ada yang mempunyai banyak problem, bau lalat dan ingin menggunakan teknologi kami, boleh contact kami lah. Tapi untuk buat baja ni sangat senang. Jadi lepas 15 hari kita tak payah tengok. Dalam masa 15 hari tak payah tengok. Lepas 15 hari kita buka dah boleh guna terus. So sangat cepat dan tiada bau busuk. Okey, itu saja daripada MPM. So kita mempunyai teknologi yang dapat menghilangkan bau dan juga membunuh patogen lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Sarifah. Saya share sikit konten yang ada dalam MPM. Sebelum tu sembang santai lah. Encik Fuad masih ada lagi? Ya, masih ada. Fuad, apa saranan Encik Fuad kepada masyarakat ataupun pemilik peladang-peladang penternak haiwan, peladang dan juga petani kita ni, apa saranan ataupun adakah badan-badan yang boleh mereka hubungi untuk mengamalkan penternakan, pertanian dan peladangan lestari ni? Ya, kalau ladang tu nampak lebih komersial lah kan, tapi kita go paling rendah sikit, kita pergi community, kebun community. Sebab sekarang ni banyak yang saya nampak lah, macam kebun kita pun, kita sewa pun daripada tanah wakaf yang terbiar, kita manfaatkan 1.02 ekar untuk tanaman macam ni dan gunakan tinja kuda. Dan mungkin daripada komuniti ini akan boleh pergi jauh untuk generasi yang akan datang. Jadi seperti saya sebut tadilah, yang apabila gunakan tinja kuda ni, salah satu tu kita kos yang paling minimal. Kita tak guna EM, tak guna apa, sebab satu, dia tak busuk, dia tak berlalat. Dia busuk sekejap tu apabila kalau basah, berendam itu apa-apa pun. Tapi kalau dia proses dia, tak ada apa semua tu. Tapi kalau nak cepat lagi, kita mula masukkan mikrob tadi lah, EM lah, apa semua. Itu terpulang pilihan kita. Dan salah satu lagi, kita galakkan orang-orang yang tak pernah pijak tanah, yang duduk kondo, yang ini semua untuk mula meminati lestari inilah, tanaman-tanaman ni apabila certain umur ataupun dah rasa nak masa-masa. Sebab sekarang ni cara hidup kita duduklah rumah aja, habis-habis ambil social media, kemudian bertulis. Sebab background dulu kerja, sekarang duduk rumah saja. Jadi apabila kita dengan tinja kuda, kita akan rasa selesa sebab tak ada benda-benda yang saya cakap tadi lah. Kalau kita mula dengan bau, dengan lalat apa semua, mungkin akan tutup minat tu. Tapi permulaan lah, selepas dia nampak hasil apa semua, dia akan pergi jauh. Maksudnya sampai ke BSF, dipanggil black black soldier fly apa semua ni. Dan kalau
berkaitan dengan ternakan black soldier fly ni, Cik Rahim, saya pun melalui saya tak proses buat, tapi ada pihak yang dah melalui gunakan tinja kuda untuk ternak BSF ni, untuk ayam organik, ayam untuk belah ayam organik, dan dia proses dia dalam talam, macam talam kenduri kahwin lama-lama dulu dalam talam, dia letakkan tinja kuda situ, kemudian BSF tu akan berhidup kat situlah, and then dia gunakan talam tu, dia lepaskan ayam organik tu dekat luar, dekat kawasan rumput, dan dia curahkan BSF tu dengan tinja kat situ. Itu yang pernah saya tengok dengan mata saya sendirilah, proses daripada dan tinja kuda daripada tempat kita lah. Jadi untuk lebih saya rasa saya cerita ni lebih banyak pada pengalaman praktik apa yang kita lalu, tapi badan-badan yang boleh macam Cik Rahim apa semua, ada benda-benda yang lebih spesialis lagi, kita boleh dengan pihak-pihak yang saya cakap tadi lah, MARDI, UPM, itu salah satu badan yang cukup banyak information dia, dan dia orang berpengalaman menggunakan tinja kuda, maksudnya menggunakan barang-barang kompos lain, dan setakat ni yang saya nampak tinja kuda pun dia gunakan MARDI dengan UPM. Mungkin kita boleh jauhkan lagi dengan universiti-universiti lain, maksudnya macam UNIZA apa semua, sebab dia ada kursus-kursus fakulti berkaitan dengan ternakan, dengan agriculture, betul? ya, sebab apa, tempat MREC selalu setahun tu ada 2-3 yang datang untuk buat intern daripada UNIZA, daripada UPM, daripada UTM Skudai sendiri. So dia buat intern, practical job, jadi saya nampak. And then salah satu lagi, kita gunakan pensyarah-pensyarah yang master, yang nak jadi pensyarah sekarang ni, dia kena ada PhD. Kalau dia nak buat PhD, kita galakkan dia information macam ni untuk fakulti dia lah, untuk dia buat jurnal-jurnal dalam bentuk yang lebih baik. Saya rasa banyak membantu, sebab orang-orang yang ada master PhD yang belajar education ni, dia akan buat data-data, dia akan tulis-tulis dan dokumenkan. Saya nampak benda-benda ni yang cukup bagus, macam kalau boleh semua pun boleh Google, tengok apa konten, apa dia punya tu berkaitan dengan tinja kuda. Boleh tengok jurnal Dr. Tausiah daripada MARDI. So dia banyak, dia sebab because of PhD. Jadi PhD dia kena workkan dalam web untuk dia punya jurnal dia lah. Jadi saya nampak benda-benda yang itulah, dan saya satu lagi saya suka, saya nakkan kuda-kuda ataupun tempat-tempat kuda dekat Malaysia ni, kalau ikutlah apa dia panggil, data-data yang tak resmi, dalam 2,500 ke 3,000 ekor kuda dekat Malaysia yang dibela secara maksudnya individu lah, maksudnya yang macam tempat kita MREC, kita ada 40 box. 40 box. Sekarang ni kita ada 34 ekor kuda. Masa itu. Maksudnya kuda kelab ada 13. Jadi 34 kuda. Dan kuda makan setiap hari lebih kurang antara 9 kg, ikut saiz lah, 9 kg ke 13 ataupun 14 kg. Ikut saiz dan ikut juga disiplin apa dia punya tu kan. Jadi kita boleh tengok. Dan at one time, dekat Malaysia ni, kuda-kuda lumba ada 600 ekor at one time. Jadi kita tengok bahan buangan yang dikeluarkan. Dia membuang antara 10 ke 12 kali satu hari. And then, bayangkanlah, kalau tempat kita tu ada 5 tong roro yang besar saiz tadi tu, dikeluarkan setiap bulan. Jadi itu baru satu tempat. Kalau ada pihak-pihak yang ni boleh buat, saya cakap tadilah, untuk black
soldier fly itu BSF dengan baja organik ini, saya rasa ada banyak tempat seluruh Malaysia ni, terutama InsyaAllah saya rasa kita boleh cuba kot. Nanti Ah, saya ya. ambil sampel dengan Cik Fuad. boleh Test. Dato'. Macam tu. Boleh kita hubungi. Saya memang alu-alukan untuk next generasi. Sebab saya rasa generasi sekarang lah, patutnya umur yang 20-an ni, 30-an kena dedahkan. Kalau tidak, berkubur je. Betul, membazir. Saya Ah. nampak ada juga kebanyakan latar kendang dia letak dekat pusat sampah sarap. Itu yang rasa membazir lah. Sepatutnya boleh jadi sesuatu yang sangat bernilai dan manfaat lah kepada masyarakat. Cik Rahim, ada last word. Apakah saranan ataupun cadangan kepada orang ramai nak pergi ke mana-mana agensi lain ke? Okey, pada pandangan saya, sekarang ni kat Malaysia ni bila kita katakan untuk lestari ni, kebanyakan yang bergerak adalah NGO sebenarnya. Maaf saya cakap lah. Banyak yang NGO ke depan tentang lestari ni lah. Minta Contohnya tolong macam tunjukkan Burhanuddin. Cik Burhanuddin. okey boleh saya teruskan Okey, teruskan. Okey, pengalaman saya lah. Sekarang ni nampak kat Malaysia ni NGO banyak bergerak. NGO ke depan lah. Untuk lestari, untuk melestarikan kita punya ni lah. Kalau kita tengok daripada tajuk kita Emas Hitam, Penjana Ekonomi Pertanian, Peladangan dan Peternakan Lestari. Sebab sekarang ni kalau tengok untuk di pihak kerajaan atau PEBT belum ada satu dasar yang mewajibkan pertanian lestari. Saya nampak ini adalah effort kita sendiri sebenarnya. Bila ada satu, yang penting ada tim lah. Yang macam tadi, contoh macam kami di macam saya adalah ahli, daripada Persatuan Lestari Alam Malaysia. Alhamdulillah kat situ kita banyak membantulah untuk buat program-program. Pada sama kita invite PEBT untuk bersama dengan kita lah. Kita anjurkan program, kita jemput PEBT untuk belajar dan sama-sama join dengan kita. Kalau kita nak harapkan PEBT, dia orang ada kekangan ataupun dia ada dasar dia sendiri. Betul tak? Betul-betul. Okey. Okey. Ada lagi nak Okey, untuk informasi, insyaAllah dalam bulan 5 atau 6 ni pihak NGO kami akan buat tempat latihan di UPM Sedang. Nanti kita akan war-warkan lah untuk peladangan lestari. Kalau kita sekarang ni sebenarnya kita katakan pertanian lestari kan. Tapi di UPM ni kita target sebab dia tanah besar kita dapat. Kita akan buat untuk peladangan lestari dan peternakan lestari lah. Kita beladang dan menternak dengan lestari lah, dengan low cost. Maksudnya tak perlu pakai dedak yang kita beli mahal-mahal tu. Kita guna sumber yang ada dan kita olah. Macam mana kalau kita tengok dekat Australia yang banyak diorang buat. Pengalaman saya lah. Itu saya rasa sudah sampai masanya di Malaysia ni kita kena buat satu. Kalau kita tak buat sampai bila-bila pun kita akan import makanan. Ataupun kita terus dengan kaedah lama. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Cik Rahim dan Cik Fuad kerana meluangkan masa di bulan Ramadan ni, tengah-tengah hari. Pada hari Rabu waktu bekerja, saya minta maaf jika ada mengganggu rutin harian ni. Biasanya peladang ataupun penternak ni saya tahu ataupun petani ke biasanya the schedule dia pack terutama pada bulan Ramadan lah. Schedule nak menguruskan. Okey, boleh tak last saya nak share tentang ada beberapa grant yang sesuai untuk kebun komuniti. Saya share sekejap Dapat tak? Dapat. Okey. Yang ni saya rasa tuan-tuan dan perempuan patut grab lah ni. Terutamanya ahli kebun komuniti Malaysia. Ni yang terbaru 2023. Okey, ada kebun madani. Yang bestnya,
Okey, yang kebun madani ni dihandle oleh PPK lah, Persatuan Tuan Peladang, dengan kerjasama ni lah veterina dan juga lembaga ikan, farma, banyaklah agensi. Okey, apa Kebun yang ni madani ni lestari lah, sama lah kan. Dia okey punya- betul. Kalau dia macam ni, kalau mana-mana kebun komuniti kat Malaysia ni nak minta bajet ada kat sini, boleh, atau permohonan. Okey, kat sini kan dia bukan hanya untuk pertanian saja, dia ada, sorry, minta maaf. Peladangan saya. Okey, sekejap Saya nak pergi ke next sekejap. Ataupun nanti kita panggil lagi sekali Encik Rahim untuk bahagian grant sebab kita kesuntukan masa. Okey, boleh Halan. Pukul 12. Okey. Kalau saya nak share sedikit tentang program EMPM yang terdekat ni, kita akan buat satu kelas daripada produk daripada Harper Bio Malaysia, iaitu daripada EMPM sendiri dengan teknologi Genesis. Kita dah buat satu produk lah yang mana kita adalah antara the fastest lah in the world teknologi composting dan juga menghasilkan produk-produk berkaitan dengan agriculture lah. So salah satu yang kita buat nanti insyaAllah pada, sekejap saya tengah cari mana, tak ada. Pada bulan Mei ni yang terdekat. Pada bulan Mei ni insyaAllah kita akan buat kursus pembuatan 9 bajet organik homemade, yang mana kursus ni ada kursus ni kita ada buat pecahan lah, maknanya kita buat pengasingan. Macam tadi tinja dia boleh campur-campurkan je sisa dengan sisa bedding kuda tu. Tak kisah daripada sodas ke ataupun ke kayu, daun-daun kering kan, dia campur semua. Tetapi MPM pada bulan Mei nanti selepas raya insyaAllah kita akan buat 9 jenis sisa organik yang berasingan. Kita tunjuklah setiap sisa tu macam mana cara nak kompos dengan cepat lah. So contohlah macam biasa kita kompos food waste kan, kita campak je semua kan, tulang. Saya pun pernah masuk garden waste sekali dengan tempurung kelapa lah masuk dalam satu bekas yang sama. Tapi nanti lepas ni kita akan ada satu modul khas yang kita boleh buat commercial bajet organik homemade di rumah. So tuan-tuan dan puan-puan yang nak belajar tentang khusus pembuatan bajet organik yang terpantas di dunia, saya share program dengan anjuran EMPM International Sambahat bersama dengan Harper Bio, iaitu pada hari Sabtu kita buat 3 tarikh online sebab ada permintaan daripada penduduk Singapura. Kita dah bekalkan, ini adalah produk buatan Malaysia dan juga alhamdulillah dengan kerjasama saintis teknologi ni, Dr. Muhammad Yani, yang dah menghasilkan satu teknologi yang agak sangat dahsyat lah bagi saya sebab saya dapat belajar rupanya di landfill pun mereka menggunakan teknologi ni yang boleh mencairkan apa saja, plastik, kecuali besi dan juga awan, dia kata. So bajet organik ni selamat dan 100% organik lah dia punya teknologi dia, yang mana bukan chemical lah, maknanya untuk anak-anak yang nak buat composting di rumah pun selamat. Dan saya dah buat bersama dengan bayi saya, bertong-tong kompos menggunakan teknologi daripada AMPM lah. So kita ada 3 tarikh, 6 hari bulan, 13 hari bulan, 20 hari bulan Mei 2023 pada hari Sabtu 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Zoom sahaja. So dalam Zoom tu kita akan tunjuklah secara live macam mana nak buat bajet daripada sisa, contohnya kulit telur, sisa kopi, sisa tinja. Yang terbaru saya pernah buat tahi kucing. Itu pun sebenarnya boleh dikomposkan daripada dia mematikan pokok yang kita biar je dekat tanah non-composted, which is sangat berbau lah kan dan tinggi patogen dia. So dalam teknologi ni alhamdulillah kita akan share macam mana nak hilangkan kuman, bunuh patogen dengan sangat simple, murah dan cepat. Ini tak ada lagi di Malaysia dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasihlah kepada Dr. Muhammad Yani. Dia pun ada sebenarnya dalam sesi kali ini. Dia saja je tengok sesiap kan. So untuk kursus pembuatan 9 bajet organik homemade ni kita akan assisted by Dr. Muhammad Yani lah, saintis kita yang imported from international standard punya saintis lah.
Okay, kita akan buat juga secara offline 31 Mei 2023 pada hujung bulan. So 6, 13 dan 20 adalah modul yang sama, tapi 31 Mei adalah modul yang offline lah. Maksudnya kita akan bersua muka secara berdepan di Desa Gemilang Eco Garden Sungai Pusu, Gombak. Di Desa Gemilang Eco Garden ni sebenarnya alhamdulillah pada bulan 12 kita dah berjaya kompos lebih 25 tan sisa kulit durian sahaja. Sisa kulit durian tu kita boleh composted 25 tan tanpa guna apa-apa mesin. Hanya menggunakan teknologi ni kita buat windrow macam tadi, taik kuda kita kumpulkan secara macam kubu kan, besar-besar macam tu. Di atas tanah saja. Tapi dalam masa 21 hari saya tengok dah terlerai dah, alhamdulillah. So yuran program ni sangat murah, RM50 saja sebab ini adalah yuran pengenalan. Siapa yang rakyat Malaysia yang berminat nak join, boleh join. Rakyat Singapura dah berdusun-dusun, dah berduyun-duyun lah mendaftar program dengan harga yang sangat murah lah RM50. Dan insyaAllah bersama dalam program tu nanti ialah trainer kita iaitu Puan Sarifah Yaakob dan bersama tu juga facilitator saya sendirilah yang akan guide macam mana cara nak buat baju organik di rumah. So ini adalah peluang bagi orang-orang yang mungkin tidak ada modal yang besar, contoh macam-macam kantin di sekolah, cleaner, saya nampak ini adalah satu peluang lah yang besar. Untuk mereka yang tak pernah tahu tentang Hyperbio Composter ni boleh pergi ke website kita, Hyperbio Malaysia, ada di ruangan chat untuk daftar program seminar kelas tu, khusus tu, dan juga untuk nak tahu terlebih lanjut tentang Hyperbio Malaysia, anda boleh je pergi ke website kami, saya tunjuk sekarang terus. Yang nak tahu lebih lanjut lah tentang Hyperbio Malaysia lah. Ni, Go Green, Go Organic. Kita bukan saja cerita tentang composting tapi macam mana nak mengamalkan kebersihan di rumah, clean earth, organic farming, rapid and odorless composting dan juga pest free. So ni semua produk-produk organik daripada sisa ke arah daripada teknologi yang sama. Genesis ni kita menghasilkan banyaklah produk-produk lain ni. Contohnya Protect Plus ni can remove odor instantly. Maksudnya kita boleh bunuh kuman lah, kita bunuh pathogens dan viruses, bakteria menggunakan Protect Plus. Dan anda juga boleh, ini sangat bagus kan, Protect Plus ni kalau contohnya tinja tahi kucing, saya dah try spray dekat tahi kucing, dia immediately tak berbau. Itu yang saya rasa macam sangat sesuai lah untuk digunakan di rumah. Dan contoh lain ialah kalau anak-anak baru balik dari sekolah kan bau hapak busuk kan, bau peluh-peluh, masuk dalam kereta dan saya spray Protect Plus ni, alhamdulillah terus hilang immediately dia punya bau. Dan best sekali Protect Plus ni safe for eyes and skin, safe for pets. Ada orang tanya kalau saya spray dekat kandang kucing kan, kandang kuda ke contohnya kan, mati tak kuda tu? Tak ada, dia sangat bagus untuk boleh terkena mata dan juga kulit kita. Dan in fact dia sebenarnya adalah insect repellent juga. So kalau di kandang kuda biasa ada lalat kan yang suka menghinggap di mata kuda ke, ataupun kuda ada masalah hijau dalam mata, gunakan ni RM20 saja. Dia boleh spray dalam mata untuk buang infection tu. So Protect Plus ni kita baru je buat di Malaysia dan insyaAllah kita try lah nak supply ke hospital ke ataupun di ladang-ladang lah kalau ada nak hilangkan bau di reban ayam contohnya. So boleh contact kita sebab kita bukan sahaja 500 ml ni, kita ada packaging yang lebih besar lah, nak 200 liter boleh, sebab kita sendiri buat. Dan ni contoh lain yang kita dah hasilkan, folia daripada organic liquid fertilizer daripada sisa kepada baja. Menggunakan folia ni kita akan ajar nanti insyaAllah, kita hanya gunakan daripada pokok petai belalang. Rupanya tinggi dia punya NPK dia. Ini yang saya katakan kompos sisa di rumah. Saya adalah seorang penulis buku Mudahnya Kompos Sisa di Rumah. E-book ni boleh anda dapatkan melalui pembelian Hyperbio Composter ni di whatsapp.me/Hyperbio Malaysia lah. So ni yang saya katakan fastest process in the world sebab Hyperbio Composter ni yang salah satu teknik. So saya dah lama buat composting dan dah kaji macam-macam jenis composting. Hyperbio Composter ni kalau kita gunakan di dalam tong kompos kita, BSF tak mati, worm maknanya safe lah for worms
cacing tanah tu semua banyak dan gemuk-gemuk lah, alhamdulillah. Kita dah buat juga skala besar di kebun komuniti, kebun DG, Desa Gemilang Eco Garden kita. Alhamdulillah dalam tinja kuda punya composting windrow besar, saya tengok Masya Allah banyaknya cacing yang gemuk dan saya tak pernah nampak cacing segemuk itu, cacing tanah. So kita akan produce high quality compost, sangat hitam, sangat peroi, clean and halal lah yang pastinya. Sebab tadi ada isu kan orang cakap tak kenapa kandang tak nak jual tinja, kenapa kita tidak menjual najis. Rupanya haram sebenarnya status hukum kita menjual najis kepada seseorang. So kalau untuk peladang-peladang yang mungkin ada lembu, ada kambing, ada arnab, ada kuda dan sebagainya, boleh fikirkan bagaimana anda nak buat kompos di dalam tempat anda sendiri, in-house. Maksudnya tidak perlu pun angkat tong roro apa semua ni. Kita buat di atas tanah dalam kompartmen kita sendiri. Sebab kita buat yang kompos 25 tan sisa durian tu sangat kecil. Dia punya tanah tu tak perlu pakai banyak-banyak. Dan kita tak perlu pun mesin besar-besar. Dan just spray dengan sangat simple lah. Dapat menghasilkan kompos yang sangat berkualiti. Last kali kita ada Hyperbio NV Protect yang mana adalah organic pest repellent yang saya nampak memang rupanya kita gunakan bahan-bahan organik seperti cengkeh, kayu manis, bunga lawang. Rupanya tikus pun takut. So mana-mana kandang atau reban yang ada masalah tikus, yang ada masalah babi, yang ada masalah apa-apalah binatang yang perosak ni, haiwan perosak, lipas, anak-anak dan sebagainya, boleh spray secara besar-besaran, tak perlu panggil pest control lah, guna organic pest repellent, selamat untuk haiwan dan juga manusia. Haiwan kita lah, bukan haiwan perosak. Dia rupanya NV Protect ni dia boleh pilih belalang yang bagus dan belalang kunyit. Belalang yang tak bagus tu dia tak bunuh. Belalang yang tak bagus tu dia bunuh. Belalang yang tak bagus tu yang dia biarkan. So di pokok-pokok pun boleh guna untuk pertanian sebagai nak buang nematodes dan juga apa-apalah aphids yang menyerang pokok-pokok lah. So ini adalah usaha sama kita bersama AMPM dan juga teknologi Genesis untuk circular economy untuk peladangan lestari, untuk apa-apalah yang kita rasa bermanfaat untuk umat, terutamanya untuk F4S, Food Security, Sustainability, Safety and Simplicity, insyaAllah. Yang pastinya halal lah. Proses kita ni semua ada sijil dia. Boleh tengok dalam website kita, ada Halal India, Intertech dan SGS Organic Certification. So very eco-friendly dan saya dah guna pun bersama dengan keluarga. Setakat ni alhamdulillah puas hatilah. Untuk anda boleh tengoklah popular choices kat sini. Kita ada trial sprays. Ni all sprays ni maksudnya ke semua bahan-bahan yang kita dah buat tadi tu, ni adalah untuk household scale 500 ml. Untuk mereka yang nak skala besar contohnya macam nak gunakan yang isi pukal, contohnya Protect Plus ni untuk kegunaan kandang-kandang kan, nak hilangkan bau busuk di kandang, contoh reban ayam dan sebagainya, boleh ambil yang 4 liter dan spray lah guna motorized spray. Untuk petani, kita ada baja organik 25 kilo macam ni packaging. Dan baja ni kita hasilkan daripada campuran semua jenis baja yang kita ajar nanti. InsyaAllah akan datang kita locate ilmu sebab teknologi ni sangat baru dan bagi saya di Malaysia sebab tak ada lagi, so saya boleh war-warkan kepada anda semua macam mana cara nak buat baja dia. Tapi untuk anda yang mungkin commercial untuk ladang di Cameron Highland ke, ada ladang 25 ekar ke 90 ekar, takkan nak buat baja sendiri dengan proses yang agak kena ada another department lah yang buat baja kan. So yang nak beli terus boleh beli terus, yang ada kebun durian boleh beli. Baja 25 kilo ni kita unlimited. Anda boleh nak order 100 bag pun boleh. Okay, untuk yang packaging kita insyaAllah kalau nak yang 200 liter pun kita ada. Kita boleh supply satu Malaysia insyaAllah. Kalau Jabatan Pertanian ada pada hari ini nak supply untuk contohnya pest control untuk pest control untuk pokok-pokok tanaman pun boleh ambil dengan pukal lah insyaAllah. Okay, terima kasih, itu saja saya share pada hari ini. Rasa 27 orang stay. Terima kasih banyak. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira dan saya rasa itu saja. Ada apa-apa nak
sekejap, kita ada quiz. Okay, terima kasih Puan Azhar. Okay, untuk sesi seterusnya kita ada quiz. Saya serahkan pada pada Fazli untuk bacakan soalan quiz dan juga jawapan nantilah. Kita ada hadiah. Hadiah kita adalah produk Hyperbio untuk 3 orang pemenang. Kita ada 3 soalan, tiga untuk seorang boleh jawab 1 soalan saja. Dan siapa yang dapat jawab betul di chat box ya, sila tuliskan jawapan anda di chat box. Kalau dapat betul, kita akan bagi 1 botol folia untuk cuba sendiri keberkesanan folia kita, brand Hyperbio. Please, saya serahkan kepada Fazli. Silakan Fazli. Okey. Saya terus kepada soalan. Soalan yang pertama, dengar ya. Nyatakan 2 jenis ekonomi yang disebutkan oleh Puan Sharifah dalam pembentangan tadi. Jenis ekonomi yang disebutkan oleh Puan Sharifah dalam pembentangan tadi. Jawapan boleh ditulis di ruangan komen. Tak ada yang menjawab lagi. Dia Sirkular ekonomi betul. okey, Encik Dan Mazlan. lagi 1. Lagi satu, dia punya bayang-bayang ialah ekonomi yang pakai setiap hari. Yang kita manfaatkan setiap hari. Sirkular ekonomi dan lawan kepada sirkular ekonomi adalah Ekonomi simple ekonomi. Tak berapa tepat Cik Niti. kurang tepat sikit lagi. Ekonomi yang tidak sirkular kita panggil apa? Jawab bayang-bayang dia ialah lurus. Sustainable is actually circular economy. Mm-mm. Jadi dah bagi clue dah tadi, lurus. Ya betul Cik Mazlan. Okey, pemenangnya Cik Mazlan. Okey, pemenang pertama Cik Mazlan. Cik Mazlan hubungi Fazli, nanti saya ada letak di chat box nombor telefon Fazli untuk tuntutan hadiah. Okey. Soalan yang kedua, nyatakan bahan yang digunakan untuk membuat kompos yang disebutkan oleh Encik Fuad. Nyatakan 2 bahan yang digunakan untuk membuat kompos yang disebutkan oleh Encik Fuad tadi. 2 bahan. Oh, itu Encik Fuad. Encik Rahim tu. Yang Puan Niti ni Encik Rahim sebenarnya. Tidak berlaku. Ni yang dinyatakan oleh Cik Fuad. Encik Fuad tadi. Tinja kuda Dia kuda dengan apa tu? Ada dua bahan yang Cik Fuad pakai untuk buat kompos. Dia kuda. Okey, Cik Niti betul tu, hambuk kayu dan lagi Puan Mardiana nampaknya jawab betul. Tinja Baik. kuda dan sekam kayu. Okey, betul Puan Mardiana. Okey, tahniah. Puan Mardiana tolong kontak Fazli nanti ya. Ada nombor telefon dia ada di atas tu. Okey. Soalan yang terakhir, nyatakan salah satu hasil daripada proses kompos BSF yang disebutkan oleh Encik Rahim tadi. Saya ulang, nyatakan salah satu hasil daripada kompos yang disebutkan oleh Encik Rahim tadi. Silap. Nyatakan salah satu hasil daripada proses kompos BSF yang disebutkan oleh Encik Rahim tadi. Hasil daripada kompos BSF. Ada 3. 3 betul, 3. Jawab Ada salah satu pun 3, boleh. Cik Nazir jawab 1 Okey. Folia boleh ke kita terima Cik Rahim? Cik Rahim ada Boleh, di sebab sini. dia- Folia boleh diterima? Boleh daripada jus bukan kaki tu. Okey, kita boleh kalau buat. Okey, great. Kalau folia boleh diterima, kita Cik Nazri. Tahniah Cik Nazri. Okey, sila Okey. hubungi Cik Fazli nanti ya untuk tuntutan hadiah. Okey, kita dah tamat. Kita punya sesi quiz dan terakhir kita nak bergambar lah. Okey, untuk
untuk kenangan-kenangan. Sila onkan masing-masing punya apa tu kamera. Nanti Puan Aisyah akan snap. Okey, Puan Aisyah, over to you. Puan Aisyah. Sudah? Puan Nur Azhar boleh tolong countdown? Countdown. Saya tak nampak full. Okey. Terima kasih. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih. Okey. Okay, dengan itu berakhirlah kita punya forum untuk hari ini. Terima kasih semua atas kehadiran tuan-puan. Harap kita berjumpa lagi. Ada lagi sesi yang next one adalah minggu depan. Sebelum tu Azlin, saya nak Okey. kepada peserta kerana kami sekarang ni mencari ejen and apa ni untuk Hyperbio. Jadi saya nak menjemput siapa yang berminat untuk mendengar taklimat kami pada 15 April secara online ya. Jadi boleh war-warkan di seluruh Malaysia untuk mendengar taklimat ini kerana kami produk ini adalah baru in Malaysia and it is 100% organic dan dengan halal komponen ya. Tak ada cost required, tak ada risk, tak ada stock keeping, no packing needed, semua dibuat oleh MPM flexible time, so immediate earning. So sama ada nak buat part time atau full time, kita terbuka kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. So please register and hope to meet you on 15 April pukul 10 hingga 11 pagi. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Ada apa-apa nak cakap ya? Kita boleh adjourn the session. Kalau koperasi Surau Al-Husna berminat boleh ya? Boleh Sebagai Cik ejen? Mazlan. Okey, insya-Allah. Boleh.